So chapter 1036. To be honest, bagi aku chapter ni dia macam satu transitioning chapter lah. Sebab a few chapters ago kita dah dapat satu chapter yang sangat gempak kan. Kita dapat Sanji versus Queen, Zoro versus King. So dalam chapter ni Oda just macam bagi kita update lah tentang apa yang berlaku dekat Onigashima. Since macam kita tahu dalam Onigashima ni macam-macam benda berlaku at the same time. So ni macam aku boleh cakap macam a transitioning chapter lah. Satu chapter di mana dia nak transition kepada satu lagi part. Tapi sebelum dia nak transition ke satu tempat, Oda bagi kita update dulu tentang apa yang berlaku dalam sekitar Onigashima. So in case sampai wondering kenapa aku buat chapter 1036 ni lewat sangat, tapi spoiler dia dah keluar awal. Cerita dia macam ni sebenarnya. Setiap tahun, every time kita nak approaching New Year, majalah Shonen Jump, which is majalah yang publish manga One Piece every week ni lah, mereka sebenarnya akan on break tau. Tapi chapter tu, which is chapter 1036 lah in this case, dia dah siap tau. Majalah tu dah siap. So every year adalah, bukan every year, every week actually akan adalah orang dalam daripada Shonen Jump, orang yang bekerja Shonen Jump, somehow mereka berjaya leak kan tentang apa yang berlaku di dalam chapter 1036. Tapi chapter 1036 tu tak dipublishkan lagi sebab Shonen Jump on break minggu tu sebab New Year. Benda ni memang every year berlaku macam ni lah, di mana spoiler awal gila keluar tapi official chapter tak keluar lagi. Sebab apa? Sebab Shonen Jump is on break. So memang video untuk chapter 1036 memang lambat sikit lah sebab kita nak dapat version yang clean tu memang lambat. Plus macam aku ni, aku tak suka tau spoiler sebelum aku baca chapter ni. Tapi 1036 ni pun aku dah kena spoil kan. So aku pun banyak tahu jugalah pasal spoiler dia. So aku harap hampa faham lah. Sebab bukan aku saja nak post lambat, tapi sebab memang version yang clean, scan yang clean tu lambat gila nak keluar. Sebab apa? Sebab spoiler keluar awal tapi Shonen Jump masih lagi on break. And another thing sebelum aku start video ni, kepada peminat ataupun kaki shopping barang anime lah, aku ada buat satu channel Telegram di mana nama channel tu ialah Racun Barang Anime Shopee. So hampa boleh pergi dekat channel ni and hampa follow lah. Sebab dekat situ banyak gila aku promote barang-barang anime yang gempak yang hampa boleh jumpa dekat Shopee. Semua aku himpun dekat channel Shopee aku ni. Link ada dekat description, so make sure untuk follow channel aku. Okay, dah stop sembang, jom kita masuk dalam chapter 1036. So chapter ni bermula dengan exactly di mana chapter minggu lepas berakhir. Kita boleh nampak a closer look lah tentang King yang baru saja kena libas dengan Zoro. And kita boleh nampak juga a closer look di mana sayap kanan King memang kena libas lah, kena potong. Apa boleh nampak dalam panel ni. Apa yang menariknya tentang sayap kanan King kena potong ni, actually benda ni macam satu simbolism yang dibuat daripada Oda tau. Yang ni aku nak sembang sikit dengan apa. So macam kali teringat balik throughout Onigashima, Oda macam tengah slow-slow tau. Macam nak set up di mana Zoro dan Sanji merupakan the wings of the Pirate King. So macam kita tahu, Zoro is the right wing of the Pirate King while Sanji is the left wing of the Pirate King. So dekat sini kita boleh nampak lah Oda saja nak buat satu simbolism di mana bila Zoro dah kalahkan King dekat Onigashima ni, kita nampak Zoro kerat sayap kanan King. While Sanji pula, bila dia dah kalahkan Queen, kita boleh nampak tangan kiri Queen tu actually putih bila dia fight dengan Sanji. Tapi tangan tu tangan robot je lah. So hampa boleh nampak tak simboliknya di mana Zoro merupakan right wing kepada the Pirate King. So dia putuskan sayap kanan King. While Sanji ni pula dia left wing of the Pirate King. So dia putuskan tangan kiri Queen. Actually itu tak habis lagi tau. Kalau hampa perasan juga yang Zoro ni actually dia fight dengan King dekat hujung belah kanan Onigashima, while Sanji dia fight pula dekat hujung belah kiri Onigashima. So again, sekali lagi Oda sajalah nak buat satu simbolism, nak habaq yang Zoro ni ialah the right wing of the Pirate King. Sebab apa? Sebab dia fight dekat hujung belah kanan, while Sanji pula the left wing of the Pirate King. Sebab apa? Sebab dia fight dekat hujung belah kiri. And lagi menariknya, Captain dia sendiri tengah fight dekat tengah, dekat atas bubur Onigashima. So nice symbolism lah pada Oda. Okay, dan actually kita dapat juga satu flashback daripada King sebelum dia 100% pengsan. Kita nampak lah dalam flashback ni Kaido masih muda. Sebab apa? Sebab tak ada misai dia lagi. Tapi dalam flashback ni kita nampak lah King pun dia dah pakai baju hitam dia. So flashback ni actually mungkin flashback kehadapan sikit compare dengan flashback King daripada chapter minggu lepas. So dalam flashback ni kita boleh nampak lah King dengan Kaido mereka macam tengah bersembang tau. And Kaido actually dia cakap dekat King tau yang, hang ni masih percaya ke yang aku ni Joy Boy? Oi, menarik kan? Yang ni kita sembang masa ni lagi. Then King pun reply lah. Dia cakap, sekarang ni aku dah tak kisah dah hang ni siapa Kaido. Sebab tanpa hang, aku takkan dapat kehidupan aku. Sebab macam kita tahu lah,
King ni asalnya bahan uji kaji dekat world government. So kalau Kaido tak selamatkan dia, sampai sekarang lah King ni duk kena seksa dengan world government. So King ni memang dia terhutang budi lah dengan si Kaido. And sebabkan dia terhutang budi and sangatlah berterima kasih dekat Kaido, dia actually cakap lah dekat Kaido yang selagi Kaido tak jadi Pirate King, selagi tu dia takkan kalah dengan sesiapa pun. So ni macam satu janji dia lah terhadap dia punya captain. And again, Oda sekali lagi nak buat macam satu simbolism. Zoro pun actually ada juga flashback di mana dia teringat balik masa dia telah dikalahkan oleh Mihawk. Dia pun buat janji yang sama dekat Luffy, which is captain dia. And dia cakap yang lepas ni dia takkan lagi dikalahkan juga. So kita boleh nampak lah parallel di antara King dan Zoro, which kedua-dua mereka merupakan right hand man kepada captain dia. And kedua-dua mereka buat janji dekat captain mereka, which is mereka takkan kalah dah selepas ini. But kita boleh nampak lah King actually tak berjaya menunaikan janji tersebut sebab Zoro pun kalahkan dia. So kita balik pula lah dekat perbualan King dengan Kaido, which Kaido cakap dekat King tadi kan, yang dia cakap, so hang masih rasa yang aku ni Joy Boy ke? Which actually indicates yang kemungkinan Kaido ni dulu dia teringin nak jadi Joy Boy kot somehow. Sebab macam kita tahu, since chapter 1014, kalau kau ingat dalam chapter 1014, time ni Luffy telah dikalahkan oleh Kaido. And bila Kaido kalahkan Luffy, dia actually cakap dekat Luffy yang, so you are not Joy Boy. Maksudnya Kaido ni dia memang dah lama tunggu Joy Boy. Time ni memang ramai lah orang buat teori yang cakap silat-silaan Kaido ni dia duduk dekat Wano. Ada sebab kenapa dia tunggu dekat Wano. And mungkin sebab tersebut ialah dia nak tunggu Joy Boy. Sebab Oden sendiri pun pernah cakap sebelum dia mati yang 20 tahun akan datang akan ada someone daripada masa lampau akan datang dekat Wano and Wano kena menyambut orang tersebut. So it is most likely that guy is Joy Boy. And Kaido sendiri pun tengah tunggu Joy Boy. Tapi what if sebelum Kaido duk tunggu kehadiran Joy Boy, mungkin a few years ago sebenarnya dia sendiri obses nak jadi Joy Boy. Kenapa dia nak obses jadi Joy Boy? Kita tak tahu lagi lah. But mungkin ada satu profesi lah yang mengatakan siapa yang berjaya conquer the whole multiverse tu akan jadi Joy Boy. Multiverse. Siapa yang berjaya conquer the whole sea lah, lautan, bukan multiverse. Ni aku tak move on lagi dengan Spider-Man No Way Home lah. But mungkin lah Kaido ni macam dia sangatlah obses dengan Joy Boy sebab ada satu profesi yang mengatakan someone yang hebat akan datang and someone yang hebat itu akan digelar sebagai Joy Boy. So mungkin Kaido dia rasa macam dia nak jadi someone yang hebat tu. Dia rasa macam, mungkin aku orang yang akan dapat gelaran Joy Boy tersebut. But then somehow dalam masa yang lampau mungkin dia sedar lah yang bukan dia orang yang jadi Joy Boy tu. And sekarang ni dia tunggu dekat Wano and dia tunggulah siapa Joy Boy yang sebenarnya. Benda ni hanya sekadar teori lah. Obviously aku saja je sembang pasal Joy Boy, but aku rasa nanti bila kita dapat pasal flashback Kaido, which percaya cakap aku memang kita akan dapat lah bila kita dah dive more into Luffy versus Kaido punya final fight. Bila Kaido punya flashback aku bet kita akan belajar banyak lagi lah pasal siapa Joy Boy ni. And aku sangat excited lah nak tahu siapa Joy Boy. So aku actually pernah dah buat teori pasal siapakah Joy Boy. Aku buat 2 part actually, and tu antara first video aku. So hampa bolehlah pergi tengok teori Joy Boy aku. Sebab aku tak nak sembang tulang lah pasal Joy Boy dalam video ni. Sebab video ni kan review chapter 1036 kan. Lagi panjang sangat pula sembang pasal Joy Boy. So bila flashback King tu pun berakhir, kita boleh nampak lah yang Bawang dia actually tahu tentang Zoro dah kalahkan King, and dia actually bagi tahu benda ni dekat CP0. So right now it was confirmed lah yang world government mereka memang aware tentang apa yang berlaku dekat Onigashima. Mereka tahu tentang kekalahan Tobiropo, and mereka juga tahu yang Queen telah dikalahkan oleh Sanji dan Zoro pula telah kalahkan King. So boleh expect lah lepas habis je Wano ni, Zoro dan Sanji punya bounty memang akan naik mendadak confirm 1,000 juta lebih. Sebab mereka kalahkan Yonko Commander kot. Confirmnya 1,000 juta ke atas kot. The same ways macam mana Luffy boleh naik sampai 1,500 juta lepas kalahkan Cracker and Katakuri. So mungkin expect that same amount of number lah, around 1,000 juta juga. And aku rasa semua Straw Hats pun akan naik mendadak juga, especially those yang kalahkan Tobiropo. Yang kalahkan Tobiropo siapa? Frankie, sebab dia kalahkan si Sasaki. And Robin pun mungkin akan naik banyak sebab dia kalahkan Black Maria. And Usopp pun akan naik banyak juga sebab dia claim dia kalahkan 2 Tobiropo, which is Page 1 dan juga Alti. Kita tahulah sebenarnya dia tak kalahkan pun, tapi dah dia claim dia kalahkan 2 Tobiropo, and kemungkinan world government percaya benda tu. Silap-silap dia pun akan dapat bounty yang tinggi juga sebab orang ingat dia kalahkan 2 Tobiropo.
So ya, aku tak terkejut lah kalau tiba-tiba Usopp daripada bounty 200 juta suddenly naik sampai 500 juta. Sebab orang percaya dia kalahkan dua Tobiropo. So yeah, then after this ni part yang aku cakap dia macam just a transitioning chapter sebab Oda just keep on update dekat kita tentang apa yang berlaku dekat Wano. Kita nampak lah yang Kid dan Law masih lagi tengah fight dengan Big Mom. Big Mom sekarang ni macam on rampage. Rambut dia pun dah berapi macam mana yang dia buat dekat Whole Cake Island dulu. Tapi sayangnya kita tak dapat tengok pun dia fight dalam chapter ni. Just tengok apa yang berlaku. Dan kita juga nampak yang Momo dia masih lagi struggle nak ubah haluan Onigashima tu. Dia masih lagi duk cuba nak tarik Cloud Flame yang Kaido buat keliling Onigashima. And then kita found out juga yang Yamato finally dia dah sampai dekat depan bilik armory. Which kalau kita ingat balik dah beberapa chapter kot, Yamato tengah on the way nak pergi dekat bilik armory sebab dia nak defuse semua bom yang ada dekat situ. And depan bilik armory tu kita boleh nampak lah ada The Numbers yang baru, which is Rocky. So first appearance kepada Rocky. As always, The Numbers semua muka dia hodoh. Then Fuga, which is The Numbers yang ikut Yamato, dia pun actually fight lah dengan si Rocky ni sebab Fuga kan memang kawan dengan Yamato. Then kita cut juga dekat si Usopp. So sekarang ni Usopp dia tengah fight dengan orang bawahan Kaido yang tengah cuba nak bunuh Kinemon. Sebab macam kita tahu Kinemon sekarang tengah cedera parah and badan dia pun tinggal separuh ya. Aku actually happy nampak Usopp dalam chapter ni sebab aku tak tahu kenapa, aku rasa macam lama gila tak nampak Usopp. And also Usopp dekat Onigashima, bagi aku lah it's a bit disappointing sebab Usopp tak buat apa-apa sangat dekat Onigashima. So ya, aku happy at least Usopp dapatlah juga screen time dalam chapter ni. And the best thing ialah masa Usopp tengah nak selamatkan Kinemon and fight dengan orang bawahan Kaido, Izo actually datang tolong si Usopp ni. So ya, aku rasa ni the first time Izo interacting with Usopp. And aku rasa lah sebelum ni Izo tak pernah pun lagi kan interacting with other Straw Hats, including Luffy. Pernah kau dia interact dengan Luffy? Aku pun tak ingat. So yeah, it's really nice lah. Aku memang suka gila bila macam ada dua random character tiba-tiba interacting with one another. And yang paling bestnya, Izo actually panggil Usopp as God Usopp. Usopp bila dengar orang panggil dia God Usopp tu, memang dia seronok lah. Finally, dia dah dapat the recognition yang dia deserve. Aceh. So okay, so next part ni the most exciting part lah. Part yang semua orang tunggu. Fight yang memang semua fans One Piece tengah tunggu sekarang ni. And fight tersebut bukanlah Luffy versus Kaido punya final fight, tetapi ini merupakan fight di antara Raizo versus Fukurokuju. Ya, finally kita dapat lihat jugalah apa yang berlaku tentang pertarungan Hokage ke-8 kita, which is Raizo. So, Raizo dengan Fukurokuju sekarang ni, mereka jadi tak fight dengan one another tau. Apa yang mereka buat ialah mereka just berdiri and pandang one another, and dua-dua sekarang tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab aku tak tahu macam mana, sebab dalam chapter ni pun mereka tak tunjuk macam mana benda ni boleh berlaku. Tapi somehow kedua-dua mereka ni dah terperangkap dengan jutsu one another. And jutsu ni somehow boleh buat enemy mereka tak boleh bergerak lah. So mungkin throughout mereka punya fight ni mereka duk main baling jutsu tu, yang ni baling jutsu ni dekat aku balik macam tu kan. And then suddenly mungkin kedua-dua mereka terbuat jutsu yang sama, which is jutsu yang membuatkan enemy tak boleh bergerak. And sekarang kedua-dua mereka tak boleh bergerak. I mean, apa boleh bayang lah betapa lawaknya fight ini boleh berlaku. Sebab macam kita tahu Raizo ni macam Goofy punya karakter kan. Mungkin mereka duk fight tiba-tiba Raizo cakap dia nak guna salah satu jutsu paling hebat yang dia pernah tahu. And then Fukurokuju pun cakap, aku pun nak buat jutsu yang paling hebat. Dan mereka dua macam mungkin tengah nak bersiap sedia nak buat Kamehameha ke apa kan. Semua orang tengah excited. Then suddenly rupanya jutsu tersebut ialah paralysis punya jutsu. Jutsu yang membuatkan enemy tak bergerak. And elok pula kedua-dua buat jutsu yang sama. So ya, aku tak tahu lah macam mana mereka boleh end up dengan situasi ni. Aku harap Toei boleh extend fight tersebut. And mungkin Toei boleh buat fight di antara Raizo dan Fukurokuju ni jadi fight yang lawak lah sikit kan. So yeah, right now kedua-dua mereka tak bergerak and memang nampak bangang gila. I mean, just bayangkan dekat tengah-tengah battlefield, orang ni tengah berperang, tiba-tiba nampak ada dua orang tak bergerak langsung. But for now Raizo lah yang paling dalam masalah sebab dia lagi dekat dengan api tau. Sebab kita tahu dalam Onigashima ada macam monster api yokai tu, dia memang on the way bakak ke semua Onigashima. Raizo actually lebih dekat dengan monster api tu compare dengan Fukurokuju. So yeah, Raizo lebih dalam bahaya lah compare dengan Fukurokuju. Tapi tak apa, Raizo ni kan Hokage ke-8. So mesti dia akan figure out something lah kan. Okay, now kita cut dekat scene yang memang betul-betul semua orang tunggulah. Fight yang ramai orang tunggu. And bukan Raizo versus Fukurokuju dah. Which kita cut kepada Luffy versus Kaido dekat atas bumbung Onigashima. Setelah beberapa chapter kita tak nampak apa yang berlaku, finally chapter ni kita nampak jugalah apa yang berlaku dalam pertarungan ni.
So daripada jauh kita boleh nampak lah ada kesan kilat-kilat warna hitam yang sangat banyak dekat atas bumbung Onigashima, which indicating a clash between two conqueror haki. And kita boleh nampak lah Luffy dia actually salut tangan dia bukan sahaja dengan armament haki, tapi dia dah juga berjaya salut tangan dia dengan advanced conqueror haki. So kita boleh nampak Kaido dan Luffy mereka actually clash with one another banyak kali juga. And Luffy actually menggunakan attack yang bernama Gomu Gomu no Rock Gun, and serangan tersebut berjaya kena Kaido, and Kaido pula menggunakan dia punya club ataupun Kanabo, and dia berjaya serang Luffy sekali lagi. So disebabkan kedua-dua serangan ni, kita boleh nampak lah kedua-dua mereka, Luffy dan Kaido, jatuh equally setelah kena dengan serangan one another. So lepas dia jatuh tu, kita boleh nampak Luffy dengan Kaido, kedua-dua mereka duk gelak tau. Mereka macam lepas tu yang si Kaido pula duk wororororo kan. Dia gelak benar dia. Lepas tu mereka pandang each other and mereka senyum. Lepas tu Luffy pula dia boleh cakap, "This is getting fun." And Kaido dia pun reply, "Same for me." So nampak gayanya Kaido dia sendiri tengah having fun fight dengan si Luffy ni. Sebab before this, kalau kita ingat balik, Kaido dia memang pandang hina gila dekat si Luffy ni. Dia siap kecewa lagi dengan Luffy sebab dia rasa Luffy ni bukanlah Joy Boy yang dia tunggu. But in this chapter, mungkin sejak Luffy dah berjaya master, tak adalah master tapi dia dah boleh guna dia punya advanced conqueror haki, Kaido dah start realise lah yang Luffy ni mungkin a worthy opponent lah. Someone yang dia rasa layak untuk fight dengan dia. Sebab tu Kaido macam having fun. So kita boleh nampak Luffy memang dah jadi semakin kuat lah. Sebab even Kaido sendiri, Kaido, the Yonko, the Emperor, the strongest creature himself, dia sendiri pun acknowledge kekuatan Luffy ni. And dia siap having fun lagi fight dengan Luffy. So macam kita tahu lah, Kaido ni kan dia dah terlalu kuat. So mungkin dia dah lama gila tak fight dengan enemy yang kuat. And bila dia jumpa Luffy, dia rasa macam, oh Luffy ni satu enemy yang sangatlah worthy untuk aku. So aku having fun. So at this point, Kaido sendiri acknowledge kekuatan Luffy. And pertarungan mereka sekarang ni dah tak nampak macam satu pertarungan di antara dua enemy, but instead macam dua rival yang sedang testing out each other punya kekuatan. So this is huge. Sebab apa? Sebab Kaido finally dah acknowledge kekuatan Luffy, and Luffy memang definitely dah hampir dengan Yonko punya level lah. Obviously Luffy belum cukup lah untuk jadi full Yonko punya level, sebab kita kena ingat Kaido sekarang dekat atas bumbung ni bukanlah Kaido at his strongest lagi. Sebab apa? Sebab kita kena ingat Kaido yang tengah fight dengan Luffy sekarang ni bukanlah Kaido at his strongest. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia dah fight dengan 9 Scabbard. Dekat situ pun dia dah terima banyak kecederaan. And then dia fight juga dengan 5 Supernova. Masa dia fight dengan 5 Supernova tu pun banyak kecederaan yang dia terima. And then dia fight juga dengan Yamato. And dia buat semua fight ni sambil tengah duk angkat Onigashima, which mungkin menggunakan kekuatan yang sangat banyak. So Luffy versus Kaido final fight ni, Kaido time tu bukanlah at his strongest. Kita boleh cakap yang ini version weaken punya Kaido yang lemah. But still the fact yang Luffy actually boleh membuatkan Kaido yang tengah lemah sekarang ni cakap yang Luffy merupakan worthy opponent, bagi aku still an impressive feat lah. And kalau aku nak scale kekuatan Luffy sekarang, I would say Luffy sekarang ni mungkin low Yonko punya level lah. Aku mungkin akan scale dia sama kuat dengan a weakened Emperor ataupun a weakened Kaido lah. Sebab dia boleh go one on one and fight equally dengan Emperor yang tengah lemah sekarang, which is Kaido. Tapi dia punya lemah tu pun tak adalah lemah sangat kan. So power scaling dekat Onigashima ni akan go off the roof. Sebab kita tahu Zoro and Sanji pun mereka dua sekarang dah commander level. So obviously Luffy pun kenalah naik juga kan. So aku would scale Luffy at the low Yonko punya level lah. So chapter 1036 pun berakhir. Chapter ni memang sangat exciting walaupun tak adalah segempak chapter minggu lepas. Sebab chapter minggu lepas kita dapat fight yang sangat epic kan. Tapi chapter ni yang bestnya kita dapat banyak symbolism. And also kita juga dapat update tentang apa yang berlaku di sekitar Onigashima. And the best part of this chapter ialah Hokage ke-8 Raizo versus Fukurokuju. Tak ada. I mean, of course the best part ialah Luffy versus Kaido. And finally Kaido dah acknowledge Luffy as an worthy opponent. As a worthy opponent. Aduh, grammar aku terabak betul. So tamatlah video ni. Macam biasa, siapa yang tak subscribe lagi, silalah subscribe. Dan kalau suka video ni, silalah like. Dengan itu, tamatlah video ni. So, aku pun ciao lu.